Okey, soalan yang pertama, kalau kamu nampak kelabu tu kamu beritahu orang, ini saya tak share sangat sebab saya tengok share dia kecil. Saya tengah cuba memahamkan macam mana kalau saya share jadi besar. Okey, nombor 22, soalan algebra. Komponen dia adalah komponen algebra, agak mudah juga. Kamu tengok. 8/5K kuasa 5 ditulis sebagai yang ini komponen algebra tapi dalam topik apa? Indeks. Sangat mudah soalan dia kalau kamu tengok betul. Bila kita tukar kepada bentuk indeks, yang bergerak hanyalah unknown saja. Jangan gerak 5 ni. Ada pelajar 5 sekali dia gerak naik atas, habis salah. Kita gerak unknown saja. Dan unknown bila dia bergerak naik ke atas ataupun dia turun ke bawah, dia akan bertukar sifat dia. Contoh yang ni 8 dengan 5 stay, K naik ke atas, dia akan bertukar menjadi negatif 5. Ini soalan-soalan, kamu tengok kenapa mudah macam ni. Tapi ini adalah soalan SBP. Nampak? Nampak senang macam ni. Maksudnya dalam soalan 40 soalan tu, sebab apa? Dia punya formula dia mesti 50% mesti easy tau. Jadi kamu akan jumpa soalan-soalan yang macam ni. Kenapa? SPM ke macam ni? Ya, memang SPM. Memang soalan SPM. Macam tu. Okey? Jadi kita terus pergi dekat soalan kedua sini. Tinggal korang 3 orang je boleh tak apa teruskan Nombor 23 tu kat sini. Jadi kat sini ringkaskan. Soalan dia masih lagi ringkaskan, masih berkisar dekat indeks M2 1/2 per dengan 4N darab dengan M kuasa 3 N kuasa 5. Okey. Jadi kalau kamu tengok soalan ni, dia first kali sebab dia soalan objektif, dia agak mudah sikit lah. Kamu tengok nombor, kita boleh kira nombor dulu. Nombor kalau kamu tengok, kamu kira kat sini, dia akan jadi 4 kuasa 1/2. Maksudnya punca kuasa 4. Punca kuasa 2, 4 akan dapat 2. Per 4. Letak tu dulu. Kemudian dapat jawapan dia, nampak? Jawapan dia antara C ataupun D. Dah tahu lah cerita dia. Kemudian, kita hanya letak huruf dia je. M saja. M, 2 darab 1/2. 2 darab 1/2 akan jadi 1. Ambil M ni. Darab akan jadi tambah 3. Macam tu. Okey. Kemudian N pula. N, atas dia 5. Macam biasa tadi. Dia duduk bawah. Naik ke atas, 1 akan jadi negatif 1. Dapatlah jawapan kita akhir adalah 1/2 M kuasa 4 N kuasa 4. Untuk pelajar yang ambil AMAT, soalan ni adalah soalan yang mudah. Tapi kadang-kadang untuk pelajar yang tak ambil AMAT, dia ambil MAT saja, kamu akan tengok macam mana dia akan tengok aja benda ni, tengok aja benda ni, tengok aja benda ni, tengok aja benda ni. Mata dia akan terus berpindah-pindah. Dia skip. Dan saya nak beritahu kepada yang mana tengok recording ni, untuk pelajar yang ambil MAT saja ke, topik indeks dalam SPM adalah topik yang mudah sebenarnya. Dia menggunakan hukum indeks asas saja. Okey? Soalan nombor 23. Okey? Kita tengok soal seterusnya nombor 24. Start sini Nombor 24. 4 tolak X per dengan X bahagi dengan 5 tolak X per dengan X kuasa 2. Ini soalan algebra, komponen algebra juga, melibatkan pecahan algebra. Kan? Pecahan algebra macam kamu tahu dia bahagi kepada 2 bahagian, iaitu tambah tolak ataupun darab bahagi. Ini jenis darab bahagi. Bila darab bahagi maksudnya kita boleh selesaikan terus. Kalau tambah tolak, kita kena samakan bawah. Okey? Jadi untuk darab bahagi macam biasa, kita kena tukarkan bahagi ni kepada darab dulu. Iaitu 4 tolak X per dengan X darab, terbalikkan dia orang ni. X kuasa 2 per dengan 5 tolak X kat sini. Dan kita dah boleh potong dah ni, X kuasa 2 dengan X saja.
Okey, itu saja yang tinggal. Atas kita boleh settlekan akan jadi apa? 4x tolak x kuasa 2 per dengan 5 tolak x. Nampak? Kamu tengok soalan ni pun kamu rasa macam kalau exam kurang soalan macam ni, alhamdulillah, sangat syukur. Kan? Tapi exam pun macam lain kan. Nampak macam mana kan? Inilah soalan-soalan yang SPM tau. Beza dengan soalan dekat sekolah. Dekat sekolah cikgu nak uji kamu untuk meningkatkan lagi pengetahuan kamu. SPM dia ada level dia, dia ada persentif-persentif yang kena buat. Dia ada jenis-jenis soalan yang kena buat. Kan? Soalan tu tak boleh dibuat terlalu susah dan tak boleh juga dibuat terlalu mudah. Tengok kan? Okey, nombor 25. Okey, untuk soalan nombor 25 ini permudahkan, masih lagi indeks banyak betul soalan ni. Kan? Per dengan 12y kuasa 3 campur dengan 9y. Okey. Ini sama juga. Cuma bila ada tambah kat bawah, kita kena hati-hati. Biasanya soalan yang ada tambah kat bawah, atas tak ada. Maksudnya soalan ni perlukan factorize. Kena ingat, perlukan factorize. Saya akan buat macam biasa dulu. Ini kuasa 2 masuk, kuasa 2 masuk. Kuasa 2 masuk, kuasa 2 masuk. Dia akan jadi 4. Y kuasa 6. Per dengan bawah 12y kuasa 3 campur dengan 9y. Nampak? Jadi kita perlu faktorkan yang bawah ni. Kan? Bila faktor yang bawah ni, kamu akan nampak yang kita boleh faktor kat sini adalah 3 dan y. Kan? 3 dan y. 3 dan y. Yang tinggal apa? 4y kuasa 2 campur dengan 3. Okey, atas 4y kuasa 6. Jadi tak boleh buat apa lah. Kan? Jadi kita tengok permudahkan, iaitu 6 dengan ni potong. Tinggal 5. Itu saja yang kita dapat buat. Tak ada apa dah boleh buat dengan soalan ni dah. Jawapan kita kat sini adalah 4y kuasa 5. Yang ini 3, 4y kuasa 2 campur 3. Maksudnya jawapan kita adalah C. Soalan jawapan dapat C di sini. Okey, aku boleh tengok rujuk yang saya share dengan kamu dekat grup lah tu. Kan soalan dia kan. Ni boleh nampak ni, clear kan. Handset kamu clear. Saya punya monitor komputer saya ni kelap tu tak lap. Okey. Itu contoh soalan nombor 25. Teruskan. Nanti kita jumpalah. Betul, kamu akan nampak soalan dia ada yang easy. Nanti dia jumpa. Dia start moderate, dia start hard. Dan kadang-kadang ada soalan yang langsung tak faham soalan tanya apa. Okey. Kita tengok nombor 26. 26 kat sini diberi bahawa M sama dengan 1/5 punca kuasa 2 P per dengan N. Ungkapkan P. Ini mudah. Ini adalah dalam bahagian algebra juga, iaitu rumus algebra, algebraic formula. Dia nak P. Bila dia nak P, maksudnya kita kena pindahkan semua orang kecuali P. Untuk soalan macam ni. Jadi saya akan pindahkan 5 dulu. Dia akan jadi 5M. Pindahkan punca kuasa. Bila pindah punca kuasa, dia akan jadi apa? Dua-dua ni dikuasa 2 kan. Dia akan jadi 25 M kuasa 2. Kemudian kita pindah N pula. Jadi P sama dengan 25 M kuasa 2. N naik atas N. Terus dapat jawapan kita kat situ A. Mudah kan? Dia memang soalan form 4 insyaAllah lah kamu exam nanti. Yang mana dah exam tu untuk sekali lagi kamu akan jumpa. Soalan ni memang kamu akan jumpa selalu sebab dia antara soalan form 1, form 2, form 3 yang masuk dalam SPM. Okey. Kita teruskan tengok soalan nombor 27. Ini baru jumpa topik tingkatan 4. Baru jumpa topik tingkatan 4. Okey.
Nombor 27. Rajah 7 ialah sebuah plot batang dan daun yang menunjukkan markah matematik bagi murid kelas 4 beta dalam satu ujian. Okey. Kunci dia kata 46 maksudnya 46. Murid yang mendapat kurang pada 70 markah perlu menghadiri kelas tambahan. Less than 70 kan. Berapa peratuskah murid yang perlu menghadiri kelas tambahan? Jadi kita kena kira bilangan dia yang mendapat markah kurang daripada 70. Kat mana? Sini. Ini adalah bilangan pelajar yang mendapat kurang daripada 70. Itu 60 something. 60 something. Berapa orang kita kira sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Jadi kita akan dapat 8 daripada berapa orang semua dalam kelas beta. Kan? Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jadi maksudnya 25 orang. 8 campur 17. Okey. Darab dengan 100. Dapatlah jawapan kita kat situ. 8/25 darab dengan 100 kita akan dapat 32%. Dan tu je cara dia untuk plot batang dan daun. Dia simple je untuk kertas 1. Okay, jadi jawapan kat situ kita akan dapat B. Itu nombor 27. Laju ni sekejap ni. Kita pergi terus. Nombor 28. 28 Okey, 28 dia sini soalan, sini jawapan. Okey. Tengok 28. Rajah 8 menunjukkan data harga jual dalam RM. Data harga jual dalam RM pembersih udara bagi jenama tertentu yang telah direkodkan untuk 11 buah kedai. Cari harga median bagi pembersih udara jenama tersebut. Median macam mana nak buat median? Ingat median? Median nak buat, kamu langkah pertama kena susun. Lepas susun nombor 2 siapa? Ambil tengah. Ambil tengah. Jadi kena susun. Susun mesti susunan menaik. Susunan menaik. Jadi saya susun kat situ. Siapa paling kecil? 288. 285. 285. 288. 299. Lepas tu geng 300 paling kecil. Ada lagi. Ni dulu, sorry. 98. 299. 300 paling kecil. 310. 310. 320. 320. Lepas 320. 350. 350. Lepas tu 355. 358. Ada koma kat sini. 380. 385. Okey. Dia nak median. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara dia. Jadi median dia 5 belah kiri. 5 belah kanan. Tengah-tengah. Baju-baju pun ada. Median. Macam tu jawapan dia. Terus median adalah 320. Boleh senang saya ni. Kalau kamu ada soalan kamu tanya je terus. Okey. Nombor 29. Terpotong. Sebelah. Nombor 29 kat sini. Kita tengok. Untuk soalan nombor 29 dia bagi plot kotak. Okey, apa yang ditakrifkan oleh plot kotak kat sini kan? Rajah menunjukkan plot kotak masa menunggu untuk unit pengesanan COVID-19 bagi 100 orang pekerja di sebuah syarikat. Cari beza masa dalam minit.
antara masa menunggu paling lama dan masa menunggu paling pendek. Ini kita panggil dia julat. Sebab plot kotak ni, apa yang dia bagi dalam plot kotak? Plot kotak ni yang dia bagi kat situ adalah minimum, maksimum, kuartil pertama, kuartil kedua, median. Jadi yang dia nak apa? Masa menunggu paling lama adalah minimum. Masa penunggu paling lama maksimum. Paling minimum. Sebalik tak. Paling pendek adalah minimum. Dia nak beza masa dalam minit. Okay, jadi kita tengok 10 ni minimum 11. Maksimum 90. Beza dia 90 tolak dengan apa ni? 11. Betul ke? Kenapa tak ada jawapan ni? Betul ke 11 ambil? Oh, sorry. 12. Salah tengok. Dia satu kotak ni 2. Satu kotak tu 2, 12. 90 tolak 12 sama dengan 78 minit. Cuma kamu kena ingatlah. Soalan dia, plot kotak adalah pasal benda ni. Iaitu K1, median, K2. Okey. Ini untuk soalan nombor 29. Kita terus pergi dekat soalan 30. Soalan 30. Kita balik atas ya. Soalan 30 diberi bahawa persamaan bagi garis lurus. Ini persamaan garis lurus. RS adalah 3X campur dengan 5Y sama dengan 8. Kecurunan bagi garis lurus RS, dia suruh cari kecurunan. Kecurunan kita kena tukarkan benda ni menjadi apa? Y sama dengan MX tambah C, yang mana M ni adalah kecurunan. Okey, tukarkan jadi akan jadi apa? 5Y sama dengan 3X pindah akan jadi negatif 3X tambah 8 bahagi 5 bahagi 5 bahagi 5 seorang-seorang. Yang tinggal Y sama dengan negatif 3 per 5X campur 8 per 5. Jadi automatik yang ini adalah kita punya apa? Kecerunan. M. Itu dapat jawapan dia negatif 3 per 5 A. Soalan objektif sebenarnya kalau kamu biasa jawab soalan exam, buat latihan, jawab soalan exam semua kan, kamu akan tengok masa yang diberikan tu boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu menjawab, kemudian jawab kali pertama, mungkin ada yang sangkut, jawab kali kedua dan kamu ada masa untuk menyemak sebenarnya. Okey. Tapi jaranglah biasanya pelajar buat soalan objektif pun 30-40 soalan ni biasanya memang kamu akan rasa tak cukup masa sebab pengiraan yang panjang iaitu sebab tu soalan objektif dia ada beberapa jenis soalan yang perlu kira betul-betul dan ada perlu guna IQ saja untuk congak. Okey. 31. Titik M dan titik Q terletak pada garis lurus yang sama dengan kecurunan negatif 2/3. Koordinat Q ialah 10, 0. Tentukan koordinat M jika M ialah pintasan Y. Okey, cerita dia simple je. Dia bagi formula kita, kecurunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kena ada 2 koordinat. Yang mana koordinat pertama dia bagi 10, 0. Okey, satu lagi koordinat adalah dia kata adalah pintasan Y. Pintasan Y maksudnya 0 dengan koordinat M, saya tulis M. Okey, ini kita panggil dia pintasan Y. Okey, yang ini nak pakai formula ni pun boleh. Biasa, satu lagi kamu boleh pakai formula yang satu lagi, iaitu formula M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Tapi biasanya pelajar dia ingat yang ni, dia pakai yang ni, tak ada masalah. Sama je cerita dia. Iaitu kecurunan kita adalah negatif 2/3. Y2 kita, biasanya kalau nak cari unknown, kita akan mula dengan dia dulu. Okay, M tolak 0 per dengan 0 tolak 10. Jadi kita akan dapat persamaan dia negatif 2/3 sama dengan M per negatif 10. Ini senanglah kita buat. Ni naik atas. Pergi naik atas, dia akan jadi M 20
per 3. Kenapa 20 per 3? Sebab negatif dekat negatif jadi positif. Jadi jawapan kita yang mana? M. A. Iaitu koordinat kita adalah apa? 0, 20 per 3. Ini kita boleh guna formula. Kalau pakai formula ni boleh sama juga cerita ni. Kan? Iaitu formula melibatkan pintasan Y bahagi pintasan X. Cuma kadang-kadang formula ni confuse sebab apa? Ada pelajar terlupa letak negatif kat depan. Jaga-jaga kan. Okey. Jadi kita tengok terus soalan seterusnya. Nombor 32. Okey. Boleh Boleh ikut ke? Ke saya buat laju sangat ni? Macam mana? Boleh. Boleh. Okey. Kita tengok nombor 32. Soalan melibatkan garis lurus juga. Menunjukkan dua garis lurus yang selari. Kalau selari itu maksudnya apa? Kalau selari maksudnya kecurunan dia sama. M sini dengan M sini mesti sama. Macam tadi juga kamu nampak. Koordinat K ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Jadi koordinat dia sebenarnya kat sini adalah 0K. Yang koordinat ni adalah 50. Saya boleh pakai formula pintasan tapi saya tak pakai sebab apa? Jarang pelajar kadang-kadang tak terlupa formula tu wujud. Okay. Jadi saya akan samakan formula kecurunan. Contoh yang atas ni saya terus ambil 10 tolak dengan saya tak koordinat bagi nampak negatif 30. 10 tolak 0 per dengan 2 tolak negatif 3 untuk yang atas. Sebab kecurunan dia sama dengan yang bawah. Kita boleh ambil contoh saya macam saya cakap tadi, nak cari K, kita letak K dulu. K tolak 0 per dengan 0 tolak 5. Sama. Lepas tu kita dapatkan ni 10, ini 5, ini K, ini negatif 5. Dah selesai. Dapat K, potong je ni di sebelah. Kan? Matikan ni. Yang tinggal apa? K sama dengan negatif 10. Baik? Okey. Itu contoh soalan untuk garis lurus juga. Garis lurus juga. Okay. Kita pergi terus. 32 dah. Dia sampai dah. Soalan ada gambar berskal pula ni. Okey, tengok. Soalan seterusnya, rajah 11 menunjukkan Jamal dan Hasni sedang menunggang basikal dalam arah yang berbeza. Okey. Jamal berbasikal dengan purata laju. Apa maksud purata laju? Okey. Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Bila nampak purata laju, kena ingat formula ni. Okey. Dia kata, Jamal berbasikal dengan purata laju 10 km sejam. Sementara Hasni berbasikal dengan purata laju 15 km sejam. Jadi Jamal, siapa Jamal? Jamal dan Hasni lah. Saya ambil Jamal dan Hasni. Okey, Jamal 10 km sejam. Hasni 15 km sejam. Okey. Jika mereka mula berbasikal pada waktu yang sama, cari masa mereka bertemu. Kan? Cari masa mereka bertemu. Dia bagi kat sini adalah 5,000. Jarak antara kedua-duanya adalah 5,000. Seorang pergi ke arah sini, seorang pergi ke arah sini. Okay? Bermula pada masa yang sama. Bila dia akan bertemu? Okay, macam mana kita nak buat kat sini? First kali, kita kena ingat, bila dia bergerak pada masa yang sama, yang ini lagi laju, dia akan jumpa satu tempat, satu titik. Satu titik tu adalah titik pertemuan dia. Okey? Jadi kita tengok apa formula kita kat sini melibatkan masa yang sama, jarak. Jarak yang melibatkan. Okey? Bila bertemu pada, kita panggil dia sesaran yang sama. Contoh, Jamal bergerak ke kanan ni. Ke kanan. Kita anggap dia dengan Jamil adalah sejauh 5,000 pengurangan sekejap. 5,000 tolak X. Saya cuba lukis tengok.
Yang ni tempat pertemuan dia. Ini X. Jumlah dia, panjang dia semua adalah 5,000. Okey. Yang ini saya anggap belah kiri negatif, kan? Negatif laju dia. Tolak kosong. Tolak X. Yang ini X. Okey? Kejap saya betul nak baca mana lagi kau faham cerita dia. Masa dia sama ni, nak begitu. Masa tempat kena dia adalah masa dia adalah sama. T dia. Kita nak cari T dia. Kan? Jadi kat sini laju dia yang ini adalah 10 kejap. Jarak. Kejap, ada idea? Dia boleh tolong saya kejap? Boleh saya jam kejap kat sini, tengok. Saya pun tak tahu, cikgu. Saya pun tak tahu. Kejap saya tengok. Sebab dia soalan objektif ni boleh juga kita. Ya, saya ambil jarak. Jarak sama dengan apa ni, laju darab dengan masa. Masa kedua-dua sama. Ni jarak Jamal. Jamal saya ambil sebagai X. Laju dia 10T. Untuk Hasni pula, jarak Hasni adalah sama dengan 16. Masa dia pun T juga. Ini Y. Dia bergerak ke arah situ. Tapi yang ni susah sangat pula dalam kerja dia. Buat serentak pula ni. Ya, saya cerita idea asal saya lah. Saya rasa kamu boleh faham kot. Dengan menganggap bahawa ke kanan positif dan ke kiri adalah negatif. Kalau yang ini X, maksudnya yang ini adalah 5,000 tolak X. Kedudukan, ini panggil kedudukan dia, sesaran dia. 5,000 tolak dengan X kedudukan ni. Jadi kalau saya ambil ini, jarak dia adalah X. X sama dengan, yang ini adalah 10T. Kan? Manakala yang ini pula dia punya apa ni 5,000 tolak X sama dengan negatif 16T.
Soalan sekarang ni kita nak cari T. Jadi kita kena substitute X. Substitute X yang ni adalah 5,000 campur 16T sama dengan X. Buat soalan serentak. So, saya rasa macam kalau mat macam panjang pula ya cerita dia. Tak apa, kita buat dulu. 5,000 campur 16T sama dengan 10T. Jadi kita akan dapat 5,000 sama dengan 10 tolak dengan 16. 10 tolak 16 kita akan dapat kat situ. Oh, negatif. Betul ke saya buat ni? Okay. Bye. Pandai sangat dia nak masuk. Rasa sepi jari lah. Okey, tak apa. Nanti kita bincang balik. Tapi saya akan bagi satu kaedah. Iaitu kita panggil dia kaedah. Yang ni saya guna kaedah cuba. Kaedah cuba-cuba. Kaedah cuba-cuba ni iaitu kita ambil jawapan masuk. Itu dia pelik lagi, jawapan masuk. Sebab kita tahu jarak dia, formula dia, jarak sama dengan laju darab dengan masa. Contoh, saya ambil jarak untuk A kan, untuk jawapan A, sebab dia bagi 2 minit kat situ. Apa kita buat? Kita kira jarak. Jadi kalau dua-dua campur jarak dia dapat 5,000 betul. Itu kaedah cuba jaya lah. Kan? Okey. Nanti saya tengok tak apa. Saya tak ingat jalan kerja sebenar untuk ni macam mana. Okey, jarak laju 10 km sejam darab dengan 2 minit. 2 minit maksudnya 2/60 sebab unit dia mesti dalam jam. Okey. Campur dengan yang ini pula 15. 15 kemudian darab dengan sama 2/60. Kita akan dapat jawapan berapa? Kan? Sama dengan B semua. B kita try tengok. Ini akan jadi 10 darab dengan 5/60 campur dengan 15 darab dengan 5/60. Okey. C sama semua. 10 darab dengan 12/60 campur dengan 15 darab dengan 12/60. D sama juga 10 darab dengan 20/60. Kemudian kat sini campur dengan 15 darab dengan 20/60. Yang manakah jawapan kita ni akan menghasilkan 5,000? Ini kita gunakan kaedah cuba jaya. Mana set saya? Okey, cuba kejap. Cuba kamu tekan kalkulator kamu cepat sikit. Yang mana jawapan? 10. Lima per 6. Oh, bukan 5,000. Patutlah saya salah buat. 5,000 meter maksudnya 5 saja kilometer dia. Aduh, saya ingat banyak sangat 5,000 ni. Baru betul ni. Okey, A salah. B 5 B pun salah, C 12.
Yeah, dapat C. Okay. Sorry ada silap. Ada sikit. Kan? Saya tak nampak ni 5,000 meter punya. Kan? Dia congak apa besarnya nombor dia. Sebenarnya nombor dia kecil je. Ini 5 kilometer sahaja. Ini kaedah ni boleh guna dalam exam. Contoh kalau dah blank macam saya tadi, tiba-tiba boleh pakai jawapan dia untuk masukkan. Untuk cek jawapan 1/1. Tak apa, nanti kalau saya jumpa kaedah sebenar dia algebra sebenarnya buat formula. Dia buat formula dia jadi cantik sikit lah. Kan? Cuma yang ini, jalan kerja ni boleh pakai. Itu gaya kita gunakan formula yang kita tahu, masukkan, kemudian kita tengok logik dia kat mana. Okay? Nombor 35. Soalan nombor 35, graf gerakan. Rajah 12 ialah graf laju masa menunjukkan gerakan sebuah bas yang dipandu oleh Encik Daniel dari bandar P ke bandar Q. Ini dari bandar P ke bandar Q. Okay, dalam masa 7 jam. Okay, soalan dia, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam kilometer jam pada 4 jam yang terakhir. Okey. Kalau kamu ikut yang saya ajar kamu, kadar pelaju adalah kecerunan. Bila kecerunan, kita mesti dapatkan dia punya segitiga. Okey. Segitiga kat mana? 4 jam terakhir. Sini kawasan dia. Ini segitiga. Yang ni kita nak ambil. Jadi berapa tinggi dia? Tinggi dia adalah dia punya jarak sebenarnya. Laju dia. 120 tolak 85. Yang ini 4 jam. Jadi terus kita ambil formula dia akan dapat 120 tolak 85 per dengan 4. Tekan kalkulator, kamu akan dapat terus jawapan dia. .75. Ini okey sikit lah kan. Okey. Ini graf gerakan. Ingat kadar perubahan laju biasanya kita ambil segitiga. Cuma soalan dia boleh jadi kebat macam ni lah. Contoh saya pernah jumpa soalan kebat. Soalan macam ni. Sama soalan dia. Cuma dia bagi kat sini. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 3 jam terakhir. Tapi kita tahu sini 4 jam terakhir. Tapi dia nak 3 jam. Dia sebenarnya berapa jam untuk hesab. Dia tengok garisan tu kat mana. Contoh kalau 3 jam terakhir, dia duduk pada garisan ni juga. Bila dia duduk pada garisan sini, kita kira tetap segitiga ni juga. Jangan pergi cari pula berapa pula koordinat ni, tak payah. Dia kata, contoh dia bagi lagi pelik, dia kata 50 minit terakhir. Sama benda ni juga. 50 minit terakhir pun kan duduk kat sini juga cerita dia. Dia duduk pada garisan yang sama, jadi kita hanya dapatkan keturunan dia dengan menggunakan segitiga Y bahagi dengan X. Itu kita panggil dia kadar perubahan laju. Terus kan? Okey. Nombor 36. Sebuah kotak berisi beberapa biji telur yang elok dan 14 biji telur busuk. Sekiranya telur dipilih secara rawat pada kotak itu dan kebarangkalian mendapat telur busuk ialah 2/7, cari bilangan telur yang baik dalam kotak itu. Okey. Cerita dia pasal ada telur. Kalian telur yang okey, telur yang tak okey. Okey, telur yang okey 14 biji, telur busuk. Busuk ada 14 biji, yang okey tak tahu berapa biji. Jadi total dia sama dengan 14 campur X. Kebarangkalian pula mendapat telur busuk. Mendapat telur busuk 2/7. Telur busuk adalah 2/7. Jadi kat sini kita boleh gunakan formula kebarangkalian. Kebarangkalian adalah sama dengan apa yang terlibat per dengan semua. Nampak? Ini boleh guna algebra lah. Boleh congak pun tak apa. Congak pun boleh. Sini boleh. Tapi kat sini lebih sesuai kita guna algebra. Kalau pakai algebra kita silang aja. Bila silang kamu akan dapat jawapan dia 14 campur X sama dengan 14 kali dengan 7/7.
per dengan 2 sama dengan 14 campur X sama dengan 49. X sama dengan 49 tolak 14. 49 tolak 14, kamu akan dapat 35 biji X. Soalan tanya apa? Cari bilangan telur yang baik dalam kotak itu. Jawapan kita 35 biji. Ini guna algebra. Kalau guna congak macam mana? Boleh juga. Contoh yang ini. Guna congak sama juga 2/7 sama dengan 14 campur X. Sama juga cerita dia, iaitu yang ini darab 7, 2 dari 14 darab 7. Sini pun darab 7. Sama juga. Jadi terus kita dapat 49 sama dengan 14 campur X. Kaedah yang sama. Jawapan yang sama. Cuma ini kaedah perbandingan. Yang ini kaedah algebra. Okay. Cuma yang mula-mula step pertama ni letak siapa nilai dia, letak dia punya kebangkalian. Sebab kebangkalian adalah pecahan. Apa yang kita nak bahagi dengan bilangan semua. Okay. Nombor 36. Kita pergi nombor 37 pula. Untuk soalan nombor 37. Jadual 3 menunjukkan taburan guru di 3 buah sekolah RST. Sekiranya seorang guru dipilih secara awak daripada 3 buah sekolah tersebut. Okay. Apakah kebangkalian seorang guru lelaki daripada sekolah S? Okay. Sekarang ni dia cerita yang pertama. Sekiranya seorang guru dipilih secara awak daripada 3 buah sekolah tersebut. Apakah kebangkalian? Soalan dia tanya kebangkalian seorang guru lelaki. Lelaki daripada sekolah S. Siapa lelaki dari sekolah S? Ini. Jadi jawapannya kebangkalian kita adalah 100 per dipilih daripada mana? Dipilih daripada 3 buah sekolah tersebut. Dipilih daripada semua. Dia kena campur semua ni. Semua. Jadi kita akan dapati bahawa jawapan di sini campurkan 220 campur dengan 210 campur dengan 265. Okey, tekan kalkulator tengok, cikkan saja. (20 per 139). Perpecahan 20 per 139. Dia kena tengok yang kita nak yang bawah ni. Bahkan seorang guru lelaki daripada sekolah S dipilih, ini kita nak. Daripada apa? Semuanya apa? Semuanya dipilih awak daripada 3 buah sekolah semua. Kadang-kadang dia kata seorang guru lelaki daripada sekolah S. Dia kena ambil 100 per S saja. Dengan per semua. Okey, ini menggunakan formula asal kebarangkalan, iaitu PA sama dengan NA per dengan NS. Apa peristiwa yang kita nak, ini adalah ruang sampel semua. Teruskan lagi nombor 39. Fazli membeli sebuah kereta berharga 33,700. Dia membayar wang pendahuluan sebanyak 30%. Bakinya dibayar secara ansuran selama 5 tahun. Kadar faedah tetap yang dikenakan oleh bank adalah 4% tahun. Okey, hitung bayaran bulanan yang perlu dibayar oleh Fazli. Okey, yang ini dia ada formula bagi dalam exam kamu. Ini topik tingkatan 3 saya rasa. Yang 3. Okey, iaitu formula yang pertama, dia pasal benda ni dia 3 formula. Sama ada faedah mudah. Faedah mudah simple interest I sama dengan PRT. Kemudian dia bagi iaitu faedah compound. MV sama dengan P 1 campur R per N NT
Ini dalam senarai formula dia ada bagi kan. Satu lagi adalah jumlah bayaran balik. A sama dengan P campur PRT. Okey, dia kena kaitkan lah sikit. Ini yang form 3 punya. Yang ini yang form 4 punya. Last sekali topik. Membeli sebuah kereta berharga RM33,700 membayar wang pendahuluan sebanyak 30%. Jadi kita kena kira berapa dia pinjam. Jadi 30% maksudnya yang tinggal 70%. 70% daripada 33,700 yang tinggal dia akan pinjam adalah sebanyak tiga susah betul tekan calculator handset ni. Kan? 2359 sama dengan 23590. Itu benda ini Baki dibayar secara asuransi sebanyak 5 tahun. Dibayar sebanyak asuransi sebanyak 5 tahun. Kadar faedah tetap yang dikenakan oleh bank ialah 4% tahun. 4% tahun. Jadi kat sini jumlah bayaran balik dia, soalan dia tanya apa? Hitung bayaran bulanan. Okey. Jumlah bayaran balik kita pakai formula ni. Katakan A sama dengan ini adalah dia punya principal, dia pinjam berapa? 23590 campur dengan 23590 ni saya guna formula dia boleh pakai logik je. Rate dia adalah 4% tahun. 4% tahun. Okey. Term dia adalah sebanyak 5 tahun. 5 tahun. Kita kira dulu semua. %4 jangan lupa per 4% lah. Nanti jadi lain cerita dia. Jumlah dia adalah sebanyak 28308. Ini dia kena bayar balik. Okey. Ini namanya jumlah bayaran balik. Jadi dia pinjam sebanyak 5 tahun. Jadi 5 tahun maksudnya 5 kali dengan 12 bulan. Ini semua adalah 60 bulan. Jadi sebulan berapa? 28308 bahagi dengan 60. Dapat sebulan. Sama dengan RM471.80. Okey. Jadi formula dia direct. Bayaran balik ni, bayaran apa? Ansuran ni, ini kita pakai formula apa? Jumlah bayaran balik. 3 formula ni adalah berkaitan dengan benda tu. 3 formula ni. Kamu boleh tengok dekat senarai formula kamu biasanya dia bagi dekat awal-awal, depan-depan. Depan-depan dia bagi. Okey, ini soalan nombor 39. Pasal bayaran balik pinjaman kereta lah. Okey. Soalan seterusnya nombor 40. 40. Antara berikut yang manakah bukan kunci komponen utama SMART dalam menetapkan matlamat kewangan? Alamak. Aduh, tak ada pengiraan, Jam. Jam aku tak ada pengiraan ni. Sekejap. Soalan tak ada pengiraan. Bukan kunci komponen utama konsep SMART dalam menetapkan matlamat kewangan. Siapa yang ingat ni? SMART. Okey. Buka buku terus.
Saya memang tak ingat benda-benda yang tak kira ni kan. SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Itu punya SMART kan. Khusus. Boleh diukur, boleh dicapai, realistik, mempunyai tempoh masa. Dia punya cerita kamu kena ambil lah ni. Kan? Pandai macam mana kamu nak hafal tak tahulah kan. SMART kan. Okey. Tulis. S-M-A-R-T. Spesifik. Bahasa Melayu kita khusus. Okey. Kemudian M dia boleh diukur. Measurable. Boleh diukur. A tu boleh dicapai. Boleh dicapai. Attainable. R realistic. Realistic maksudnya bersifat realistic, relevant. Relevant atau realistic lah. So bahasa Melayu pun K. Ambil kau. Kan? Kemudian T adalah time bound, tempoh masa. Tempoh masa kan. Okey. Kat sini kalau kau tengok soalan ni, cerita dia pasal apa? Bukan kunci komponen utama SMART adalah review, kaji semula. Dia pakai R ni, dia nak bagi budak confused dengan R. R bukan review, R adalah relevant kan, relevant. Iaitu relevant maksudnya bersesuaian dengan kewangan anda. Bersesuaian dengan kewangan. Relevant lah maksudnya apa? Sesuai dengan kewangan yang kita ada kan, untuk matlamat kewangan berpandukan konsep SMART kan. Khusus maksudnya apa? Kita kena tentukan jenis barangan tersebut. Mesti spesifik. Barangan apa kita nak. Dan barangan tu mesti boleh diukur dengan wang. Tak boleh barangan yang tak boleh ukur dengan wang. Kan? Okay. Kemudian boleh dicapai. Tak boleh capai, tak boleh. Mesti boleh capai. Mesti. Kita ada matlamat. Matlamat tu mesti kita boleh capai. Okay. Realistik maksudnya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kewangan kita. Jadi benda yang kita target matlamat tu mesti sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada tempoh masa memiliki barangan tersebut. Kita boleh target. Contoh paling simple sekali, nak beli kereta. Nak beli kereta kan. Okay, kamu baru grad ke, gaji kamu berapa? Gaji minimum. Gaji minimum. Sibuk sekarang gaji minimum nak tinggi 1,200 contoh. 1,200 gaji minimum. Dia nak beli kereta. Kereta jenis apa? Yang pertama mesti khusus. Khusus maksudnya kereta jenis apa? Jenis bukan jenama. Jenis maksudnya nak beli kereta baru ke, kereta second hand ke, kereta recon. Macam tu. Kan? Kemudian kita boleh tentukan lah benda tu. Dengan jumlah wang. Berapa bajet kita? Contoh kalau beli kereta second hand, kalau bajet 20,000 dah banyak. Kereta dah cantik. Kan? Kereta jenis apa? Boleh beli kereta Mercedes pun boleh ada. Kan? Boleh capai tak boleh capai? Boleh capai. Kita boleh capai benda tu. Benda tu wujud. Okay? Dengan nilai simpanan kita. Sebab dengan gaji kalau contoh 20,000, kalau kita bahagi bulanan dia baru lebih kurang 200. Gaji minimum 1,200. 200 minta kat bos elang kereta. Okey. Jadi realistik. Kan, sesuai tak dengan kemampuan? Sesuai. Bujang lagi duduk dengan mak ayah. Jadi tapi nasihat saya, memang contoh sebagai kereta, tapi itu adalah yang saya fikir dulu, kesilapan yang saya buat. Jangan ulangilah nasihat kepada anak-anak murid saya semua. Jadi benda pertama kamu nak guna SMART nanti lepas kamu kerja adalah rumah. Belilah rumah dulu ya. Nanti kalau beli rumah, kereta tu datang. Kamu beli rumah, kamu gunakan payslip kamu boleh apply rumah. Rumah tu kamu sewa. Bila sewa tu beli kereta. Kesilapan saya beli kereta dulu. Bila saya beli kereta dulu, saya tak boleh beli rumah. Sebab apa? Bila pergi buat loan rumah, dia tengok, dia kata tak lulus sebab komitmen ada. Jadi macam itulah cerita dia untuk hari ni. Okay? Memang kamu tengok kalut. Saya pun ajar kalut-kalut sikit kan, sebab saya nak bagi kamu awal-awal sebab ada yang exam besok. Kamu exam? Semua exam ke? Siapa Indah exam tak esok? Tak, kita orang cikgu kata tahun depan. Okey, tak apalah, tahun depan lah. Nak buat macam mana? Betul tak? Kan? Tak apa, belajar pelan-pelan lah. InsyaAllah. Yang exam siapa? Syafiqah. Syabil? Syabil kan? Syabil exam. Okey. Tak apalah, pelan-pelan lah. Macam mana? Tengok dah kan. Kalau kamu ada soalan
yang kamu muskil nak tanya ke apa, kamu boleh tanya saya. Sebenarnya kamu boleh tanya apa saja subjek dengan saya. Saya akan cuba. Kalau tak boleh, saya cakap tak boleh. Bukan saja mat, memang kamu belajar mat dengan MAT dengan saya, tapi tiba-tiba kamu kata ada soalan fizik sangkut, kamu hantar, cikgu reti tak buat soalan ni, kamu hantar je WhatsApp saya kan. Kalau saya reti, saya tolong. Kalau saya tak reti, saya balas balik, saya tak tahu kan. Tanya je, agama pun boleh, tak ada masalah kan. Jangan pantang larang saya, jangan tanya BM dengan English. Saya bukan orang bahasa kan. Masuk aja dua tu, hancur saya jam. Saya memang tak hati. Dua tu out, iaitu BM dengan English. Kan? English tu saya buat surat pun saya kena buat pakai handphone. Saya tak type surat, pakai komputer. Kamu tahu tak kenapa saya type surat pakai handphone, tak guna komputer? Nanti kamu cikgu ni kan. Bila type pakai handphone, dia ada ayat suggestion dia. Kita type tap tak dia keluar. Kan? Tapi komputer saya tak erti guna komputer sangat. Pakai Word apa saya tak pandai sangat. Jadi saya lebih suka pakai handphone. Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu. Kan? Yang mana nak study lah. Kan? Ya, tapi kalau nak study dengan lebih baik, iaitu tidur dulu. Tidur dulu, minta doa, ya Allah Tuhanku, kejutkanlah aku esok pagi awal aku nak study. Kan? Lepas tu study, pergi sekolah, exam. Okey. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalau ada apa tanya, WhatsApp saya direct. Terus apa saja yang kamu nak tanya, saya tak ada masalah. Selagi saya boleh tolong, saya akan tolong kamu semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Waalaikumsalam. Thank you cikgu. Sama baik. Cikgu.